Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Yuana untuk tahun 2024. Aku rasa tak perlu kenal nama lah. Aiman, Ya, Afiq, muka sama je. So basically pada tahun 2024 ni tahun yang baru untuk kita semua. Afiq pun ada phone baru. Ya pun ada rambut baru dan sebagainya. Dan tapi apa yang menarik untuk tahun ni, untuk episod pertama ni kita akan bincang isu-isu yang agak berat lah. Aku rasa isu yang menarik. Yang pertama kita akan bincangkan mengenai padu. Padu bukan masuk mantap atau gancuk. Rasanya perkara data utama. Itu pertama. Yang kedua, kita akan bincangkan mengenai Kongres Ekonomi Bumiputera yang menjadi perbualan di masyarakat. Kenapa benda ni perlu dibuat dan sebagainya. So aku tak nak buang masa, aku pun tak nak kena Afiq sangat pasal phone baru je. Takut dia bad mood. So kita start dengan padu first. So basically aku tenangkan sikit, lepas tu Afiq dengan Yap boleh tambah lah. So basically pada 2 Januari semalam lah, hari ni 3. Aku nak maklum hari ni 3. Semalam memang pelacaran apa kita kata perkalaan data utama, iaitu padu. So basically secara mudah, aku bagi secara mudah lah. Padu merupakan satu langkah yang dibuat oleh kerajaan untuk mengumpul data-data yang terkini. Ya. So basically kerajaan nak gunakan data ini untuk pergerakan subsidi dan sebagainya. So mungkin aku rasa benda ni Afiq lah lagi menarik untuk terangkan lagi berdetail sebagai budak ekonomi. Dan ada iPhone baru. Dah Man, soalan kau sebelum aku jawab. Bila kau nak gunting rambut, Man? Aku rasa aku dah kacak dah. Belagak yang kau ni. Siapa tanya? Siapa tanya? Okey, untuk padu ni, ringkas. Okey, pentingnya padu ni sebenarnya, sistem ni sepatut dibuat pada zaman P.Ramlee lagi sebenarnya. P.Ramlee lagi sebenarnya. Maksudnya lama patutnya dibuat. Okey. Sebab apa? Padu ni sebenarnya bahasa mudah aku tak nak explain dia more kan. Sebab aku percaya ramai TikToker, influencer lain pun dah buat kerja dia. Betul. Dah explain tentang padu. Dan Raf, Datuk Sri Anwar pun dah explain dalam launching dia semalam. Betul. Semalam lah. Hari ni 3, semalam 2. Semalam lah. So dah explain. So aku nak bagi faham dari segi mudah. Sebenarnya padu ni diwujudkan untuk selesaikan masalah apa? Masalah pengurusan je sebenarnya. Sebenarnya, kau tahu tak kenapa? Pertama ni, orang yang pergi mohon zakat. Okey, dia mohon zakat, diisi borang. Dan dari isi borang tu, dia kata dia 4 orang anak beranak. Semua diisi detail. Lepas tu dia pergi pula dekat Jabatan Kebajikan Malaysia. JKM. Dia pergi JKM, diisi balik. So sebenarnya dia kena isi 2 kali untuk benda yang sama. Okey. Lepas tu, if nak teruskan untuk tahun depan pula, sebab dia masih tak boleh, dia susah lagi ni. Untuk teruskan tahun depan, dia kena isi borang lagi. Dia kena pergi JKM lagi, dia kena pergi zakat lagi. Okey, kalau rumah dia nak zakat dengan cawangan zakat tu sebelah rumah dia je, tak ada masalah. Ini kalau rumah dia 20 km nak pergi setiap tahun, itu ada masalah. Dan sebab tu aku cakap, benda ni sepatutnya diselesaikan di zaman P.Ramlee lagi. Sebab benda ni dah lama di-up kan. Itu. So, untuk kena lebih faham sebenarnya, perkalaan data ni adalah kegunaan kerajaan. Dia memang untuk kerajaan. So, jika dia untuk kerajaan buat apa? Untuk kerajaan berfokuskan. Fokus apa? If aku nak bagi bantuan kat Aiman ni nampak macam kaya, pakai baju pun pakai baju polo. Dia kaya tapi tak ada duit gunting rambut. Baru kau kena kaku. Bukan. Aku setuju ya. Kau kena invest kat rambut kau, Man. Barai kat rambut sebenarnya. Lain pun dah barai, muka dah barai, rambut pun barai. So aku kalau cakap dah sudah tak nak cerita pasal kau. Tapi untuk masalahnya orang macam Aiman. Bad point. Macam mana kerajaan nak tahu Aiman ni susah ke tidak? Betul. Kaedah lama isi borang. Yes. Tapi borang ni orang boleh tipu. Okey, dia tak tulis pada borang tu dia ada kereta Mercedes, tapi dekat Puspakon ada. Nama dia naik Mercedes. So macam nak detect? Betul. Sebab tu semua data yang ada dengan kerajaan akan disekalikan. Tapi kenapa tak buat dulu? Zaman P.Ramlee. Aku tak cakap kerajaan lepas ni tak ada idea. Tapi kenapa tak buat dulu disebabkan oleh ATA. Atau bahasa mudah ni, undang-undang yang menghalang dia. Contoh, jika melibatkan Jabatan Kesihatan, dia ada ATA dia sendiri. Jika pesakit dia. Kalau melibatkan polis pula, dia ada ATA dia sendiri. Dia tak boleh nak sekalikan. Dan apabila perkalaan data dia buat, ini pencetus dia untuk disekalikan. Dengan cara apa? Dengan cara ayat kena isi. Sebab tu ayat kena
Kena isi. Dia bukan keluar sendiri. Dia bukan keluar sendiri. Bukan macam, kenapa kau tak ambil je data aku daripada polis, daripada agensi ni ambil. Tak boleh. Sebab dia ada akta tu, kena faham. Sebab tu dia kena isi sendiri. Dan kau kena isi semua yang ada. Betul. Itu. So, ringkas lah aku bagi. Ringkas. Tapi bab akta tu teruskan. sebab aku budak undang-undang kan. Ui. Proudly. Ni saja nak bagi tahu lah aku budak undang. Tahu lah ni perangai law student. So tapi bab akta tu ada berita lah. Tahun ini diorang akan buat satu akta baru. Namanya Akta Omnibus. So Akta Omnibus ni dia bagi kerajaan kuasa untuk satukan semua data dari setiap agensi kerajaan. So barulah masa tu korang takkan kalau lah nak tekan semua. So aku nampak semalam aku ada masuk website Padu. Tapi dia agak lag. Maksudnya semua pun biasalah, faham lah. Crash. Dan aku nampak banyak yang kena isi. Padahal aku student je. Gaji pun tak ada tapi kena isi 00000. So aku kesian dia remind aku ni miskin lah. Okay. Dia remind kau. So aku harap dengan akta baru ni kita boleh settlekan masalah kena isi dan kerajaan dapat satukan semua data. Barulah settle masalah Puspakom. Sebab isu ni agak besar bagi aku sebab aku masih ingat dekat sekolah rendah asalnya masa tu zaman Najib. Masa tu kerajaan ada bagi kasut sekolah percuma pada pelajar yang miskin. So ada lah parents yang bawa Fire, bawa Alfred tapi letak gaji minimum untuk dapat kasut percuma. Ya. RMT. Ya, So semua ni sebenarnya penyelewengan lah. Ya, betul. So aku harap dengan Padu ni benda ni takkan, aku tak percaya takkan berlaku tapi akan dapat dikurangkan. Betul. So mungkin aku tambah sikit lah. Aku melihat Padu ni dia adalah satu bacian. Maksud aku bacian adalah satu bacian yang menggunakan teknologi. Sebab sebelum ni macam kita semua tahu 10 tahun sekali kita akan buat bacian. So nak tahu pendapatan berapa dan sebagainya isi rumah. Tapi dengan terus teknologi ni orang boleh isi je. Tapi yalah mungkin kita boleh tambah juga. Cuma aku tambah sikit. Menjadi persoalan adalah sebab bila kena isi dan menggunakan phone, aku Afiq of course lah. Afiq pakai iPhone lagi sedap. Kita isi tu lancar kan. Aku pakai laptop. Tapi menjadi persoalan besarnya adalah bagaimana kerajaan nak pastikan orang-orang kat kampung juga mengisi Padu ni. Sebab isunya adalah rakyat mengisi sendiri dia adalah satu benda yang bagus, tapi kena faham bahawa ada rakyat yang takkan pernah sedar ataupun aware tentang menggunakan atau bagaimana nak daftar Padu ni. Dan of course lah mungkin Afiq dengan Yap boleh bagi cadangan, tapi standard cadangan ke ground lah. Jangan hanya main social media kata ini list dia, masalah tak, kena ke bawah. Dan in the same time jugalah menerangkan apa fungsi Padu ni. Sebab macam Afiq juga kata, Yap juga kata dalam sebelum ni, orang luar sana menggunakan ataupun menjadikan Padu sebagai bahan cyber trooper, Cytro. I mean like dia kata Padu ni data dalam Padu ni akan digunakan oleh orang lain sebagainya. Padahal mungkin kita tambah agak, padahal Padu ni dibangunkan oleh sendiri pejabat awam, bukan oleh syarikat luar. Itu pertama. Tapi kali ni tak subcon, tak macam Mas Sejahtera. Tak banyak. Tapi cuba aku nak terangkan dah poin besar kepada kerajaan dah. Padu ni bagus. Tapi jika data tu tak cukup menyeluruh, akhirnya subsidi tu sentiasa tersasar. Maka menjadi untuk menyelesaikan masalah tersasar ataupun nak pastikan lah, aku sudah faham ni, untuk pastikan sampel tu cukup, untuk pastikan polisi tu bergerak lancar ke ground. Dengan pastikan agensi kerajaan bukan hanya ekonomi, semua kementerian tapi terlibat bersama. Benda ni aku dah nampak usaha kerajaan. Kita tahu pusat ekonomi digital yang ada dekat kalau aku tak silap dekat setiap DUN. So sekarang pusat ekonomi digital akan jadi one stop station untuk bantu orang kampung, especially dekat kampung, sebab orang kampung tak ada iPhone baru. So orang kampung boleh pergi ke pusat ekonomi digital dan pengurus dekat sana akan tolong orang kampung untuk isikan. Ya, betul. Bagi aku kerajaan ni dalam Malaysia ni banyak dah kemudahan, banyak dah polisi yang bagus. Macam pusat digital dulu ada apa macam apa CC, aku panggil CC. Aku pusat komputer, pusat cyber cafe. Bukan. Cyber cafe desa. Waktu zaman bosku dulu. Cyber cafe desa lah, aku tak tahu nama sebenar dia apa. Cyber cafe itulah PD. Dah. Sebenarnya Pusat Internet Satu Malaysia. Ya, tapi sekarang tukar nama jadi Pusat Ekonomi Digital. Yes. Sebab dah ada banyak. Cuma lah orang dah faham. Aku rasa kerajaan sekarang pun
lah kena bergunakan apa yang dah ada zaman bosku ke zaman Pak Lah ke zaman Mahathir, kena gunakan balik. Cuma di saat kita bincangkan benda ni, ada persoalan yang besar dibangkitkan di masyarakat luar. Yang pertama mengenai masalah-masalah nak daftar. Okey. Contoh, mungkin soalan aku tanya kat korang dua. Pertama, Okey Amin, bekas Ahli Parlimen Bangi bangkitkan bahawa orang lain boleh daftar untuk kita. So bagi korang, mengenai masalah ni, apa pendapat korang? Okey Rafiq? Pertama kali itu memang ini main dengan sistem padu ni yang aku seronok ni. First, untuk masalah yang kau cakap tu, untuk orang lain boleh register, adakah orang lain dah cukup? Sebab apa? Individu tersebut apabila contoh aku kata aku buta IT. Aku seorang buta IT. Dan aku tak tahu pun ada subsidi ni. Tapi one day aku ketahui juga Kak Jana laksanakan. Dia sama macam konsep BRIM. Kau ingat first BRIM dulu, tak ada orang tahu pun BRIM ni bagi cash kepada rakyat. Lepas ada dominant faktor daripada orang lain, aku dapat BRIM tu. Aku dapat BRIM tu. Oh, isi. Orang pun isi. If benda ni berlaku, ada orang lain isi atas nama tu. So, motif dia sebab apa nak isi? Dia nak dapat bantuan. Dia dah faham. Dia kalau dia manfaat baru dia isi. Yes, so motif pun tak clear. Kalau dia kata, okay, aku letak account bank. Siapa account bank kau? Nama orang lain. So, first kerajaan transfer pun kerajaan boleh detect lah tu. Betul. Yes. Satu lagi, kalau kau nak soal cyber security. Okey. Benda ni tak boleh nak lari. Aku personal, kalau main dengan bidang IT ni, cyber security sekuat mana pun, kalau orang tu ada itisan untuk hack, dia akan hack jugalah. Betul. So, macam mana kita nak tapis dia? So, setiap padu ni ada level data dia. So, apabila dia go pada data tu, dia rasa dia dapat semua. Sebenarnya tak dapat semua. Dia dapat separuh. Atau dapat 1/3 atau 1/4. Atau boleh buka akaun je sebenarnya. Ya, itu je sebenarnya. Boleh buka akaun je kot. So, Benda ni dah bagi benda ni dah dicakap oleh Rafizi Ramli waktu dalam sesi naratif baru RTM semalam. Ya betul. So, yang kedua, Raf ada cakap juga. Oh, Raf Macam panggil member. Macam member. Rafizi Ramli. Rafizi Ramli. Okey, teruskan. YBM. YBM. Okey, YBM Menteri Ekonomi. Rafizi Ramli, dia cakap tak yang masalah yang macam mana nak selesaikan masalah yang buta IT semua ni. First, nak tak nak macam kau cakap, kena start ground. Kat situ dia memang kena hantar semua agensi kerajaan, apa-apa saja, dia akan guna sukarelawan, apa saja untuk hantar. Dan dia akan main domino faktor juga. Betul. If orang tu dapat subsidi, dah dapat subsidi daripada kerajaan dan kau tak dapat, aku layak dapat tapi aku tak dapat. Sebab apa? Sebab kau tak isi padu. Tapi before aku jump benda lagi detail, man, aku nak tinggal soalan. Tak seronok apabila the gameplay ni kau seorang je main. Terus kan? Aku tinggal dua-dua. Aku boleh contoh padu kau kena isi. My Digital ID pun kau kena isi. Apa peranan dua ni sebenarnya? Apa beza dia? Okey. Aku terang dulu. Sebenarnya benda ni telah dijawab oleh Rafizi ataupun disebut oleh Afiq Raf. Okey. So basically padu adalah back end. Okey, dalam sistem yang korang boleh betulkan kalau ada benda IT. Dalam sistem coding lah. Coding ni apa bahasa Melayu? Kod lah. Perkoderan. Oh, susah. Okey, coding. So coding dia ada front end, dia ada back end. Okey, basic dia. So basically front end adalah marginator. Itu front end dia. So inilah akan digunakan oleh semua orang. Tapi untuk mengumpul data untuk front end ni, kena ada back end. Back end ni dah padu. So data akan masuk padu untuk supply juga kepada MyDigital ID. So apa-apa di kat depan akan digunakan MyDigital ID. Tapi untuk pastikan maklumat ni sah tak sah, data ni update tak update, adalah padu. Mudah gila kan? Simple Tak simple. Ya. So untuk sambung dari sana, simple lah. Untuk sambung dari sana, pada masa depan MyDigital ID dengan padu akan digabungkan. Dan kita dah nampak inilah agenda aluminium free chip. Inilah agenda kerajaan untuk mendigitalkan kerajaan. So lepas tu kita dah, contoh sekarang kita nampak lesen dengan Rotex, kita dah tak payah pergi JPJ beratur panjang. Apps je. So ini antara usaha kerajaan untuk mendigitalkan kerajaan. Betul. Pada masa depan semua pun boleh buat dekat handphone, tak payah turun UTC, beratur satu hari, ambil leave. Kesian UTC, kesian Haji. Okay. Bagi aku explain, aku simpulkan dengan bahasa yang sangat mudah, berapa perkataan saja. Padu sebenarnya untuk kerajaan, MyDigital ID untuk kau. Oh, itu je. Dia ada jawapan dah, dia tanya kita. Itu je. MyDigital ID memang kegunaan untuk kerajaan. So, MyDigital ID padu kerajaan punya. So kerajaan akan check semua benda, kerajaan akan nak buat dasar, dia check benda padu je. My Digital ID kau punya.
So kau nak check kau layak ke tidak kat situ lah. Betul. Ah. CD semua bagai. Yes. Senang kan guna perkataan. Dua perkataan je. Okay, cuma aku nak terangkan juga. Lah, satu benda yang menarik. Aku rasa ini first time yang berlaku. Macam Afiq, mungkin Iyad pun nak terangkan sikit tentang masalah teknikal semua. Kita sedar ada masalah teknikal. Afiq sudah terangkan. Poin tu dah habis aku rasa. Tapi poin besar aku tengok adalah bila ada masalah digital ni, satu benda yang aku rasa boleh dikatakan, lah aku tak gemar juga revisi sebab ada polisi dia aku tak suka sangat. Apa contoh? Contoh dia. Mulut dia. Dah. Bukan gitu. Okey, aku tak nak cerita nanti episod lain lah. Cuma aku nak kata adalah ada perkara macam mana Anwar macam dia kat revisi, ada perkara aku tak setuju. Kita pandangan orang muda begitu, ada benda tak suka. Tapi satu benda yang aku rasa aku meraihkan benda ni dan aku rasa menteri ataupun Timbalan Menteri kena buat juga, iaitu menjadi transparent. Okey, kenapa aku cakap transparent? 4 jam telah selepas dibukanya padu, dia listkan semua masalah. Dia listkan masalah, itu penting. Listkan masalah satu benda, menerangkan kenapa punca masalah begitu dan apa solusinya. Sebab bagi aku, dalam kau nak buat benda baru, of course akan ada masalah. Of course akan ada masalah teknikal, ada masalah. Kau kata 5 minit, tapi aku 5 hari tak siap air. Contoh. Padahal 5 jam buka. 5 hari tak siap air. Ada masalah tu. Tapi dia transparent. Bagi aku, Rafizi kena terus mengekalkan image transparent ni. Sebab memastikan bahawa setiap persoalan yang timbul di kalangan rakyat mengenai padu ni terjawab dengan secepat mungkin. Of course dia menggunakan sosial media dengan baik, tapi aku cadangkan janganlah guna Twitter je. Tolong jangan guna Twitter je. Ada makcik-makcik yang kat Facebook tu tak faham. Masuklah Facebook. Aku faham ada orang komen apa data ni akan bagi kat Illuminati dan sebagainya. Itu dia benda-benda yang kau boleh ketepikan lah. Cuma aku nak pastikan bahawa the spectrum orang ramai tu lagi besar. Sebab bagi aku Twitter adalah orang muda. Secara database dikeluarkan pun Twitter lebih orang muda. Facebook, persoalan besarnya yang percaya padu ni ada masalah, ada agenda sebagainya kat Facebook. Aku rasa mungkin lah cara dengan aku pada revisi, teruskan jadi transparent tapi pelbagaikan sosial media. Apa dia buat dah bagus. Aku tak boleh sebut Raf sebab aku tak rapat dengan dia. Aku boleh sebut Rafizi je. Kepada Rafizi, apa yang kau buat dah bagus. Cuba kena besarkan spektrum supaya orang lagi tahu isu semasa dan ada penjelasan. Okey, itu penjelasan aku. Aku nak tambah kau, Vic. Okey, macam aku kata, padu ni adalah mengenai lah kerajaan, kepada kerajaan. Main Digital ID ni untuk Iyad juga, untuk rakyat. Okey, kita sedar bahawa orang tak faham. Okey, untuk kerajaan dan Main Digital untuk apa? Untuk rakyat. Cuma menjadi persoalan dah. Boleh kau terangkan apa punca wujudnya padu ni? Kenapa? Why? 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 Kau dulu. Saya tidak dulu. Yak dulu tak apa. Yak dulu. Why tadi dah explain kan? Ada benda aku rasa Afiq tak explain lagi. Aku ada benda. Afiq balik. Okey. Apa benda aku tak explain lagi, Man? Satu benda, Man, tentang data ni. Tentang data. Ini yang seronok main data ni. Bila kau selesaikan masalah data ni, masalah yang sepatutnya diselesaikan oleh masalah ni daripada zaman PMD lagi dan ke bawah sekarang, yang seronoknya, apa benda selepas ni dia akan auto date. Maksudnya kat sini, in future, aku setuju perspektif ayat kalau cerita tentang kajian terlalu banyak mendapat benefit sebab memudahkan kerajaan hampir aku boleh kata 90%. Dia memudahkan kerajaan dari segi pengurusan. Hampir 90% memudahkan kerajaan. Lepas ni kerajaan nak sasar subsidi, kerajaan nak detect orang pun senang. Tapi tentang padu ni macam mana kau ukur T20 kau? Biasa kau ukur T20 boleh gaji kau dan demografi kau. Kau duduk kat KL, kalau kau T20, kalau gaji kau 10,000 tapi kau duduk kat KL, kau boleh kira M40 lagi. Betul-betul. Tapi untuk luar bandar lain. Dia ikut demografi dan ikut gaji kan. Sekarang ni dia ikut pendapatan boleh guna. Itu aku nak dengar ni. So Yakin dalam soalan. Tak boleh bagi hint. So apabila aku bagi explain lah pendapatan boleh guna je. Dia bahasa mudah, gaji kau 3K. So dia akan tolak hutang keperluan kau. Komitmen. Yes, hutang komitmen kau. Keperluan dan komitmen samalah kan. Okay. Macam kau pinjam nak beli mesin basuh atau TV buat pinjaman, itu tak kira hutang komitmen kau lah. Itu hutang kehendak kau aku panggil. Keperluan kehendak. So hutang keperluan ni apa? Macam rumah, macam kereta tu dikategori sebagai hutang keperluan. Tapi semua definisi dia lagi detail akan diumumkan nanti. Tapi ni yang bahasa mudah untuk kita faham dulu. Yes. So bila gaji kau 3,000, kau dah tolak rumah kau 1,500. Contoh kau beli rumah teres 2 tingkat. Kau nak paling belagak kan. Dapat rumah besar. So kau bayar 1,500. So tolak kereta lagi 400. So dari situ kau ada
baki 1,100 je daripada gaji 3,000 tu. Betul. So dia akan kira dari situ. So bahasa mudah, duit yang kau ada untuk bulan tu hanya 1,100 lepas tolak semua hutang tu, dan kat situ dah kira dan kau dikategori sebagai B40. Betul. Dan kau akan dapat subsidi. If subsidi saja, kau akan dapat bantuan Wah, lagi pada sebagainya. kerajaan dan sebagainya. Itu peranan padu sebenarnya. Sebab itulah aku nak galakkan lah, semua orang kalau boleh isi, walaupun aku tak isi lagi, tapi kawan aku yang pergi dekat pelancaran padu semalam, dia dengar belagak yang balik rumah, "Hui, dapat beg bos." Dia kata, "Beg mama padu." Betul Oh, lah. beg padu. Dia pada tadi gacor. Lepas tu dia kata, "Aku dapat tas Shengo yang boleh Itu NFC. NFC tu. Tas Shengo yang kau guna phone je untuk Yalah. top up. Padu. Mama padu betul lah. Aku tak dapat dengan Fizi, tak dijemput. Aku tak dapat. Aku tak pergi. Okay, itu aku pernah. Itu sebenarnya aku nak dengar. Satu pendapatan baru gini. Mungkin Yat nak tambah. Contoh, kalau kita gaji 10,000, itu T20 dah kan? Yes. Kalau 10,000 ada seorang anak, maksudnya duit 10,000 tu untuk mak, bapak dengan anak 3 orang. Tapi kalau kononnya T20 10,000 ni ada 10 orang anak. 10 orang anak campur mak bapak 12 orang. Maksudnya seorang dapat kurang daripada 1,000. 1,000. So kalau kita masih cakap orang ni sebagai T20, adil ke? Tak adil. Ya. So inilah fungsi Wadu. Dia akan tengok adakah kita T20 bukan saja dari pendapatan, tapi masukkan faktor hutang, bukan hutang, komitmen, lokasi dan juga pendapatan 3 sekali untuk tengok adakah kita ni T20, M40 ataupun B40. Betul, menarik. So, mungkin aku tambah sikit. So, mungkin orang tak faham. Kenapa style kerajaan sekarang ni dia cuba untuk digitalkan hampir semua benda. JPJ. Lepas dia nak ambil apa? Nak ambil insurans rotek semua, main JPJ je sebagainya. Aku melihat satu benda yang, ada satu term, tapi aku tak nak gunakan term yang berat. Tapi bahasa mudahnya, kerajaan ni nak menjadi sebagai corporate. Maksud begini, apa pergerakan dia cuba buat, mesti efektif. Dia nak kurangkan masa, tapi lebih banyakkan impact dia. That's why aku setuju dengan padu sebagainya. Tapi aku rasa jadi halangan besar kepada Anwar Ibrahim. Aku tak boleh bagi Abang Nur, aku tak rapat sangat dia. Anwar Ibrahim dengan juga Rafizi. Macam biasa aku tak rapat dengan Rafizi. Tapi menjadi halangan besar dia orang lah macam mana nak transformasikan pejabat awam ni. Aku nampak Anwar dengan Rafizi dan barisan kabinet cuba untuk menjadi corporate. I mean more efektif, more laju dan sebagainya. Tapi kita sedap pejabat awam ni, dia dah 20 tahun dah kat situ. Sistem dia selesai kat situ. Tak kata dia tak bagus. Cuma environment dia bukan macam corporate. So, aku rasa jadi halangan, apa pun sistem dia orang buat, tapi menjadi halangan besar kepada kerajaan sekarang dengan sistem yang ada ni pun adalah untuk bagaimana nak transformasikan pejabat awam yang sedia ada ni agar lebih laju, yang pertama. Yang kedua, lebih efisien. Itu kedua. Yang ketiga adalah lebih efektif. Itu paling kritikal lah. Sebab bagi aku, apa-apa apps, aplikasi dasar kau buat, kalau pejabat awam tak selari, tak bergerak selaju macam kau, tak akan capai. Sebab kita tengok macam mana kerajaan sebelum ni. Kau idea macam-macam, ada mungkin di 12 dah. 12 kali dah ada mungkin ni. Bumi Putra nak settle tak? Faham macam aku kan? Nanti kita bincang lepas ni. Akhirnya, soalan besarnya, nasihat aku pada Anwar Ibrahim, itu Perdana Menteri kepada rakyat Malaysia, bagaimana kau nak transformasikan pejabat awam supaya laju macam mana kau laju. So itu je aku tinggal kat dia. Cakap ni aku pun menahan diri dari impress itu pendaksuk DSAI. Okay. So mungkin penutup last mungkin nak kata mungkin ajak orang isi padu. Ya, isilah tak susah. Isilah tak susah. Tapi inilah sebab aku suka benda yang cantik kan. Cuma UI dia tak secantik itu. Tapi tak apa. Yang penting tu konten. Isi sebab mungkin. Betul. Supaya nanti kalau kau tak dapat subsidi, jangan salahkan kerajaan. Jangan salahkan kerajaan. Okey, masih. Okay, so aku bahasa mudah man. Tentang padu ni first first yang kena clear tu, first buka otak, buka jiwa dan jangan nampak negatif. Jangan percaya sangat dekat Facebook. Dan korang lah tengok Ustaz Auni. Itu penting. Okey. Bukan korang tengok Ustaz Auni, masa aku korang tengok ceramah dia, korang double check semua info. Okay. Itu paling penting. Elaklah kata data ni akan dijual ke US lah, akan dijual untuk pilihan raya. Bukan, dia bukan yang itu. So lupakan benda tu sebab nak tak nak kerajaan kena selesaikan masalah subsidi ni. Tahu tak, dekat luar ni yang masih berlaku adalah warga asing boleh beli beras, minyak masak yang kerajaan subsidi kan. Yang paling teruk rakyat Singapura isi minyak kat Johor.
Itu lagi sakit hati tau. Yang goyang kereta Goyang ni. Dia cuma masa sakit hati dia subsidi tu duit kita, lepas tu cukai kita bayar. Rakyat Singapura dia dapat minyak 95. Bapak sakit hati dia. So dengan masalah yang sepatutnya diselesaikan daripada zaman P.Ramlee, baru nak selesaikan dengan cara ini, patut kita raikan. Betul. Dan kita sepatutnya seorang rakyat yang kena isi, bukan sebab nak dapat kad tak Syenggo atau nak dapat bag padu, tapi sebab kau nak ada perubahan, kau nak lebih progresif, kau nak kerajaan ni lebih progresif dan kerajaan ni ada masa depan. Sebab tu aku suka dengan kerajaan sekarang. Bukan jilat ni bukan jilat aku nak cakap YBM Menteri Ekonomi padu atau power tak ada, sebab aku nampak dia progresif tu. Aku nampak Anwar Ibrahim pun progresif. Aku nampak semua kerajaan progresif. Aku berational. Berational dengan pilihan ni. Aku nampak semua kementerian sekarang sangat progresif. Itu kita nak. Betul. Dia selangkah ke depan untuk selesaikan masalah yang lama. Ya, nampak masalah kecil, tapi if tak selesaikan, kecil-kecil lama-lama jadi bukit tau. So, perlu diselesaikan dan kita rakyat kena isi padu. Kalau boleh, lepas tu register My Digital ID. Lepas tu nanti dapat subsidi dengan bangganya, tak ada gaduh di Singapura dah. Okey. Terima kasih. So, itu sahaja daripada kita untuk segmen pertama. Kita mengenai pengkalan data utama. So, kita pergi pada segmen kedua. Dan ini aku rasa mungkin ada yang play safe dan sebagainya. Tapi aku rasa kita berjiwa besar. Apa kita tak setuju, cakap tak setuju. Tak setuju, semua. Pasal Bumiputera, aku terpaksa play safe lah. Okay, so segmen kedua kita akan berbicara mengenai Kongres Ekonomi Bumiputera. Mungkin aku bagi intro sikit lah sebelum aku buka pada persoalan. So, Kongres Bumiputera ni pernah diajukan pun pada 2010. Bukan kali pertama lah. Cuma untuk tahun ni memang dibuka oleh ataupun dicadangkan oleh Anwar Ibrahim. Yang cadangan dia untuk dibuat pada Januari 2024. Bulan inilah. So basically Kongres Ekonomi Bumiputera ni dia fokus besar. Ini apa yang Anwar katalah. Dia nak bahawa dasar-dasar yang dibuat kepada Bumiputera ni lebih efektif. Dan bukan melihat pada equity saja. Okey, equity ni bahasa mudahnya hak milik saham lah. Hak milik saham Bumiputera di syarikat-syarikat tertentu. So aku tahu apa perancangan dia. Kongres pun tak berlaku lagi. Cuma aku buka persoalan pertama kepada Afiq dan apa nama dia? Yap. Aku lupa nama dia. Bapak kau ni teruk. Aku banyak kali podcast kau lupa nama. So persoalan yang aku timbulkan pada hari ini adalah, perlu ke kongres ini? Soalan pertama sebab aku lupa nama dia, aku nak meraihkan menghormati dia. Yak Zian. Yak Zian. Ini level sektor penjaya tau. Ya, kau rasa macam mana Kongres Ekonomi Bumiputera ni perlu ke tak? Sekarang kita nampak Yak nak boleh say. Biar open. kita kena sentuh pada isu yang sebenarnya. Kita nampak benda ni kita boleh nafikan. Kebanyakan orang yang miskin di Malaysia adalah dari golongan Bumiputera. Bila aku sebut Bumiputera, tak hanya fokus pada orang Melayu. Betul. Tapi juga Bumiputera di Sabah dan Sarawak yang duduk di kawasan pendalaman. So, bagi aku benda ni sebenarnya diperlukan. Kita harus bincangkan satu solusi untuk selesaikan masalah ekonomi Bumiputera. Especially orang asli dan juga orang asal. Betul. Kan? Sekarang kita nampak ada ramai, sekarang orang Melayu pula, ada ramai orang Melayu yang jual makanan di tepi jalan. Tapi disita di BKL, disita PBT. Kita nak benda ni diteruskan ke? Kita tak nak. Sebagai orang Cina, orang Cina yang ramai orang Melayu tuduh orang Cina ni hebat buat duit walaupun aku masih miskin. Aku memang harapkan lebih ramai orang Melayu akan jadi usahawan, entrepreneur. Dan barulah ekonomi Malaysia akan diseimbangkan. Betul. Sebab sekarang kita nampak, kalau kita tengok list top 10 orang paling kaya, 9 orang Cina. Seorang Melayu. 8 orang Cina, 1 India, 1 Melayu. Ya, betul. Tak adil. Tak adil. Ya, ni semua aku tak nafikan ini semua effort diorang. Tapi bukankah ini usaha kerajaan untuk seimbangkan ekonomi? Betul. Untuk ambil dari yang kaya dan bantu yang miskin. So aku nampak Kongres Kongres Ekonomi Bumiputera ni diperlukan untuk balancekan ekonomi, untuk capai satu, at least kita cuba kurangkan gap antara yang miskin dengan yang kaya. Aku secara ringkas aku sangat bahasa mudah. Aku percaya pada
capitalism system. Kalau orang put the effort, dia boleh lah. Tak apa kira bangsa. Okay. Aku sangat percaya pada pasangan bebas. Maksudnya orang yang usaha lebih, dia dapat lebih. Tak kisah kau Melayu, Cina, India. Yes. It's kau full effort, kau show dekat ekonomi atau untuk naikkan pendapatan kau, full effort kau letak dan kau dapat something. So kau up lah. So macam tu. So tak kisah kau Melayu, Cina ke, India ke, tak menjadi keperluan. Betul. Tapi dekat Malaysia ni kena rational. Dekat US boleh lah buat macam tu, kulit hitam, kulit putih. Okay. Kan? ASEAN. ASEAN satu lagi. Tapi dekat Malaysia ni kita kena rational lah. Dekat US ambil masa 100 tahun baru kita boleh terima satu Perdana Menteri, satu presiden yang kulit hitam dekat US. Dekat Malaysia baru 60. So nak kata kita dah boleh buat evolusi, tidak lagi. Kita lagi bagi bahasa mudah setiap bangsa tu nak mereka akan rasa dengki dengan bangsa lain. Apabila bangsa lain lagi maju pada kau, lagi hebat daripada kau, lagi power daripada kau, kau akan dengki. Dan sifat manusia memang tak pernah lari pada sifat dengki tu. Dia akan dengki, dia akan rasa cemburu, jealous. Tak ada pencapaian orang lain. Lagi-lagi bukan bangsa dia. So walaupun aku tak berapa sokong dengan apa kontur ekonomi, maksudnya kerajaan cuba kontur ekonomi, sepatutnya dia free market dan semua orang boleh full expert, tapi Kita nampak perbezaan. perbezaan kan nampak Melayu Cina beza kan. Cina suka bumi putera, suka nampak. Walau mata aku sepek ada Melayu. Tapi aku faham ada ekonomi apa kata pasangan bebas. Tapi untuk Malaysia, aku tekankan, aku kena rational. Malaysia kerajaan kena kontrol lagi. Sebab apa? Kerajaan nak elakkan daripada joran pendapatan antara bangsa terlalu ada gap. Apabila ada gap, orang tengah ni akan ambil kesempatan. Siapa orang tengah ni? Orang politik lah. Orang politik akan tunggang bahawa Melayu ditindas, Melayu tak power. Dan isu perkauman masih di-upkan hingga sekarang. 60 tahun kita duduk kat Malaysia dah merdeka, tapi masih diperjudikan, ditaburkan dan disembahkan kepada rakyat tentang masalah kau ni. Sorry, nak macam campaign dah aku sekarang ni. Bab ni aku kena sentuh. Kita nampak pada bulan lepas, maksudnya tahun lepas, ada seorang bekas menteri yang bangunan dia disita. Lepas tu kita nampak ramai orang di TikTok kata, oh ni kerajaan zalim pada orang Melayu, kerajaan tak suka orang Melayu. Tapi pada zaman menteri tu, adakah orang Melayu dibantu? Tidak. Kalau orang Melayu dibantu, sampai hari ni kita tak payah buat kongres ekonomi Bumi Putera dah. Betul. Ya. Saya memang Melayu 60 tahun. Betul, tapi sendiri buat bangunan mahal 60 tingkat dekat KLCC. KLCC je. Dia buat. Itu aman, itu masalahnya. So macam mana kalau saya akan masalah ni Pertama, apabila kau dekatkan joran pendapatan antara semua bangsa ni, sifat dengki tu tidak ada. So tak ada orang politik boleh kata bahawa boleh curi topik ni untuk menjadi tunggangan dalam election mereka. So tak ada. Apabila masalah tak ada, so Malaysia semakin mudah untuk kekalkan semangat perpaduan tu. Ya, itu paling penting. Walaupun kita dah daripada sekolah lagi kita dah belajar civic, bahawa perpaduan sama Malaysia tu sangat penting. Tapi apabila kita dah rasa kita disembahkan dengan masalah joran pendapatan ni, joran ekonomi antara bangsa ni. Dan aku tidak salahkan PMS atau kerajaan dan cuba untuk naikkan Bumi Putera ni. Sebab dia keperluan. Dan aku juga ingin cadangkan kepada PMS atau lain, Kongres Bumi Putera ni bukanlah buat untuk Bumi Putera saja. Maksudnya ajak juga non-Bumi Putera untuk join. Dan mereka juga ada point atau idea untuk agak ekonomi Bumi Putera ni. Dia perlu terbuka. Dia bukan untuk hanya Bumi Putera, tapi untuk semua Malaysia. Yes. Semua rakyat Malaysia. Semua rakyat Malaysia. Itu cadangan aku lah. Tapi konsep dia kepada masalah ekonomi Bumi Putera. Aku cakap. Okey, Contoh kita boleh ajak since orang kata orang Cina kaya kan, ajak orang Cina yang kaya untuk pergi ke kongres tu dan cuba bantu bagi idea. Walaupun dia kaya, dia tak bagi kat aku, walaupun aku Cina, tapi dia boleh pergi sana untuk bagi idea. Untuk bantu kerajaan naikkan ekonomi Bumi Putera. Aku nampak ini satu keperluan sebenarnya. Ajaklah Cina-Cina yang kaya ni bagi idea kenapa dia orang boleh kaya. Ayat mudah dia. Kenapa dia boleh kaya. Benda ni. Tapi lah bila kita sembang tentang ekonomi Bumi Putera, mungkin ada beberapa orang tahu aku ni pro pada multicultural nationalist. Aku tak perlu sangat pisahkan ikut etnik ni. Itu point aku. Cuma dalam kita berbicara tentang Kongres Ekonomi Bumi Putera ni, aku melihat bahawa Malaysia ni selama-lamanya, selagi tak selesai ni, selama-lamanya akan terus bermain sentimen. Kenapa aku cakap benda ni? Menjadi ketakutan orang
Bumiputera, dramanya Melayu adalah kehilangannya kuasa politik mereka. Dalam kita nak menyelesaikan masalah isu yang dimainkan, iaitu kaum, agama dan sebagainya, mereka perlu juga dilihat, bukan dilihat saja, mereka juga perlu berjaya dalam ekonomi. That's why aku melihat Kongres Ekonomi Putera ni perlu dilihat sebagai bukan hanya pada equity yang sebelum ni Kak Jam buat 60 tahun, nak kira 30% je, tak selesai sampai sekarang. Sekarang pun data aku tengok 2019 17.2. Gila, 60 tahun 17.2. Padahal PM semua Melayu. Mana menteri yang bangunnya di situ? Yang itu lagi berapa equity tu. So the point dia lah, kita nampak benda ni tak menyelesaikan. Aku melihat dalam memastikan bahawa society ni bergerak macam mana orang Melayu dan Bumiputera ni tak terpengaruh dengan sentimen agama dan kaum. Mereka perlu terlibat dengan lebih agresif dalam ekonomi. That's why aku tak percaya bahawa mereka perlu ada syarikat besar macam mana satu syarikat 60 tingkat sebagai bangunan 60 tingkat sebagainya. Tak begitu. Cuma cara dengan aku rasa PMX pun juga katakan benda ni, bahawa benda paling besar yang PMX perlu buatkan adalah bagaimana nak pastikan Bumiputera ini terlibat dalam ekonomi dengan PKS. Perusahaan kecil dan sederhana. Ingat, masalah besar dalam perusahaan kecil sederhana ni adalah mereka tak berdaftar. Mereka tak berdaftar dan mereka tak ada projection untuk besarkan. Maksudnya adalah mereka buat PKS hanya untuk hidup setiap hari je. Bukan untuk besarkan. Bagi aku, Kongres Ekonomi Bumiputera ni patut fokus adalah untuk pertama, libatkan Bumiputera dalam ekonomi through PKS dan menjadikan PKS yang terpilih ni menjadi unicorn. Poin dia kat sini adalah Bumiputera masuk PKS, wujudkan syarikat, dan kerajaan menyediakan platform. Ingat, bukan hanya kat Bumiputera, pada semua orang. Tapi utamakan PKS untuk jadikan PKS ni sebagai unicorn. Masuk unicorn sini lah syarikat-syarikat besar yang bermula dengan sebagai PKS. Ini penting sebab aku melihat pada isu agama kaum ni, dia takkan pernah selesai selagi ekonomi ni tak seimbang. Dia bukan Bumiputera ambil sebenarnya, tak begitu. Bukan China ambil sebenarnya, tak begitu. Bukan India ambil sebenarnya, tak begitu. Dia seimbang. Maksudnya orang tengok, aku ada gak orang Melayu 10 terkaya. Seimbang, ada 3. Mungkin kawan kita, aku tak suka sebut ni sebab, tapi aku nak kata untuk perbincangan lah. China 4 orang, Melayu 3 orang, India 3 orang, ataupun Bumiputera 3 orang sebagainya lah. Nampak benda tu seimbang. Baru mereka tak trigger ataupun tak termain dengan sentimen kau. Aku mungkin orang kat luar sana tak faham. Tapi korang kena faham, berbicara tentang politik kat Malaysia ni, selama-lamanya korang kena bercakap tentang Bumiputera. Sebab mereka majoriti. Politik Malaysia ditentukan oleh majoriti. Itu permainan. Kau sembang kat mana-mana, kat White House ke Blue House ke Purple House ke mana-mana pun majoriti yang menentukan politik. That's why juga DAP cuba tarik undi Melayu, semua orang cuba tarik undi Melayu. Dan menjadi persoalannya, benda ni perlu dibincangkan dan kita mesti bincangkan bukan untuk malih politik, tapi untuk selesaikan isu kaum dengan pastikan keseimbangan dalam ekonomi di Malaysia. Itu isu besar. Tapi yes, dalam kita cakap tentang Kongres Ekonomi Bumiputera ni, mungkin Afiq, Yap, ada ni free market. Ni sokong. So menjadi persoalan lah bagi korang lah. Kerajaan nampak progresif. Afiq berkata segmen sebelum ni kerajaan nampak progresif. Sebenarnya kita tetap tepi selain PKS. Apa yang perlu dibincangkan semasa Kongres Ekonomi Bumiputera? Aku sebenarnya startup company. Startup company. Sama lah PKS lah. Sama lah. Tapi startup company yang difokuskan kepada untuk projection 10 tahun adalah industri luar negara, antarabangsa. Yang itu. Dia kalau kau PKS, dia too small. Dan dia small untuk bincang macam jual kerepek, macam jual itu PKS. Kena setengah itu. Tapi kita nak prospek untuk lahirkan dinosaur company. Dalam Asia dulu pioneer aku. So kau kena ada target. Mana? Company mana yang ada potensi itu. Ini yang berlaku dekat ni aku cerita sebab berlaku kat Grab car. Grab. Dulu Grab owner dia adalah orang Malaysia. Ya betul. Tapi sebab Malaysia tak support startup atau tak support PKNS, environment tak friendly lah. Tak friendly, tak bagi dana apa semua, tak friendly langsung, dan dia pergi ke Singapore. Dan Singapore waktu tu dasar dia memang kepada startup company. Yes, betul-betul. Dan ngam Singapore pun ambil. Dan sekarang HQ dia, peluang pekerjaan banyak kat Singapore untuk Grab saja. Ya itu. Betul. So itu kesilapan Malaysia yang dulu. Sebab kita tak tengok kat sini, sudut sini. So apabila kita tengok sudut sini, sebab kita nak lahirkan dinosaur besar, apabila kita lahirkan dinosaur besar, dia dah boleh big ekonomi ASEAN dulu. Aku tak nak bercerita tinggi sangat nak big ekonomi dunia. Fokus ASEAN dulu. Sebab aku percaya Indonesia tengah go kepada benda ni. Ya, dia memang fokus unicorn. Ya, Indonesia sangat fokus kepada unicorn company ni sebab dia nak
ambil alih ASEAN. Itu cita-cita dia. Yes. Nak tak nak, Malaysia kena beat Indonesia. Okay, Singapura memang kau dah jauh tinggal lah. Singapura memang dah atas lah. Dah up sangat dah ni. Tapi sebab dia negara kecil kan. Nak aku bukan anti Singapura sangat. Tapi kau negara kecil, kau boleh lah sembang. Tapi yang Malaysia ambil round 95. Habis tu sebelum Indonesia. Lepas tu kau lebih banyak buat projek. Baik ya. Pada tu dia pusing. Kita nak beat Indonesia yang paling conquer, dan Indonesia bersingit-singit nak jadi top 10 ekonomi. Betul. Dan itu fasa pertama. Fasa kedua ialah kau kena keterbukaan untuk rakyat Malaysia ni bahawa nampak dalam bidang bisnes ni. Sebab mindset rakyat Malaysia nak bumi putar masih sama masa zaman PMB lagi. Mak ayah masih suruh kita kerja kerajaan. Ya, betul. Mak ayah masih kita kau kena dapat PTD. Kalau kau dapat PTD senang. Wah, senang. Itu je mindset kita dari kecil. Boleh buat loan kereta. Ya. Kalau kau nak kahwin, kau nak kahwin orang kerajaan juga. Boleh buat loan rumah, semua senang semua. Takkan hidup kau dengan loan je. Tak ada cabaran. Sebab tu kita masih dengan mindset lama. So sekarang ni macam nak perubahan mindset tu? Perubahan mindset tak boleh start dengan orang tua. Kau kena aim the generasi orang tua tu dengan generasi kau yang selalu ambil risiko, dan kau kena berani. Sebagai anak muda, nanti tulus bro. Daripada umur 30 nanti tulus. Nanti tulus. So kau kena go up. Kalau kau fail 25 tak apa, kau masa nak comeback. Tapi kau fail 60 pun, masa tak comeback pong ada. Kau nak tak nak itu je maksud aku. So go ahead. So cuba cabar diri every day. Every single day kau cabar diri kau untuk buat something yang baru dan buat something yang datang hasil yang impact besar untuk diri kau. Aku rasa kau patut opokkan motivasi. Tak lepas. Aku tak nak ambil konten di Islam. Dia tak nice. Yes. Aku suka ekonomi. So Afiq mengatakan tentang startup. Point Afiq adalah teknologi lah. Startup yang fokus tentang teknologi dan sebagainya. Kau Aku nampak kenapa Kongres Ekonomi Bumi Putra ni dibuat pada tahun ini. Sebab sekarang Malaysia ada banyak peluang yang dicetuskan oleh kerajaan. Contoh kalau kita tengok Kementerian Ekonomi ada buat KL20. KL20 ni satu program untuk bantu startup company di KL. Dan dia nak bina KL sebagai satu hub startup serantau yang penting. Jadi sekarang kita nampak opportunity dekat sini. Ada banyak peluang dekat KL dan kerajaan memang sekarang nak bantu startup company. Dan kita juga nampak ada zon ekonomi khas Johor, Singapura. Ya, betul. Baiklah. Kan ada peluang masuk. Dan tadi KL ni Johor. So maksudnya orang dekat selatan pun dapat peluang. Dan kita boleh ambil spillover effect ekonomi dari Singapura untuk bantu orang Johor. So sekarang kerajaan buat Kongres Ekonomi Bumi Putra. Maksudnya aku nampak kerajaan dah cuba nak galakkan orang Bumi Putra, tak kisah orang Melayu, orang asli, orang asal, untuk rebut peluang ini dan jadi antara startup ataupun syarikat yang ambil spillover effect dari Singapura ataupun ambil peluang ataupun galakan dari kerajaan di KL. Betul. So mungkin aku tambah sikit. Aku rasa Afiq pun sebut tadi pasal benda ni. Bila point aku nak katakan adalah bila kita berbicara tentang Kongres Ekonomi Putra, kerajaan kena meletak benda ni adalah masalah negara, bukan masalah Bumi Putra. Kenapa cakap ni? Macam Afiq kata ni, libatkan juga orang bukan Bumi Putra. Ini poin besarnya. Sebab sebelum ni Kongres Melayu ke Kongres Bumi Putra sebagainya, dilihat sebagai ini masalah Bumi Putra. Masalah kami tak diajak. Kami tak diajak. So bukan masalah kami untuk dibincangkan ataupun sedangkan ekonomi pun terlibat ada. Tak boleh libat kami dan sebagainya. So bagi aku kerajaan tugas besarnya adalah Kongres Ekonomi Putra ni perlu dilihat sebagai masalah negara yang sekarang ni tanggungjawab semua orang untuk selesaikan. Sebab apa? Supaya memastikan tak ada dah masalah-masalah cocok-mencocok dengan kau ni. Ini penting. Aku rasa ini perlu diterangkan oleh kerajaan. Sebab sekarang ni apa yang Anwar Ibrahim kata kat luar, aku pun check dia punya statement dan sebagainya. Dia hanya mengatakan, okey, ini dasar nak buat. Dia perlu jelaskan, Kongres Ekonomi Putra ni adalah masalah negara. Semua orang diraihkan untuk terlibat. Kiralah Majlis Perwakilan Negara ke, Majlis Pendidikan Cina Malaysia ke, aku lupa nama term dia. Tapi adalah pelbagai lah term dia. Maksud, libatkan semua orang supaya dilihat, okey, ini masalah kita semua. Ini idea aku. Satu etnik kata, Bumi Putra patut buat benda ni. Atau Okeming datang kata buat benda ni. Kena libatkan semua orang supaya benda ni bukan dilihat sebagai kongres untuk satu kaum, tapi satu kongres untuk menyelesaikan masalah paling besar lah dengan Malaysia. Itu masalah ekonomi Bumi Putra. Itu paling penting. So yes,
persoalan besar kita dah bangkitkan. Tapi soalan aku, adakah Kongres ni akan jadi satu dasar? Dia hanya tempat untuk perbincangan. So kita faham ni hanya Kongres untuk semua orang share the opinion. Apa nak buat. Dan biasanya orang kata ini gimmick-gimmick politik. Ya, memang biasa akan dikatakan gimmick politik. Tapi soalan aku, Kak Jan buat DEB dulu. Yes. Dan DEB, personal honest, DEB adalah untuk selesaikan masalah bumi putera. Yes. Fokus dia begitu. Fokus dia ke situ. Tapi sampai sekarang tak selesai. Dia ada selesai. Ada. Dulu lagi teruk, tapi ada penambahbaikan. Tapi tak selesai sepenuhnya. Ya, betul. So soalan aku, adakah Kongres ni akan jadi dasar? Apabila dia jadi dasar, dia akan ada sifat cemburu lagi ke masa lain. Sebab 2 kali Kak Jan buat untuk dasar ni. Kalau buat DEB, dah buat lagi dasar ekonomi baru 2.0 contoh. Dia fokus bumi putera. Dia akan buat rasa macam apa? Malaysia ni bumi putera ada je. Itu soalan aku tinggal. Dia buat rasa cemburu dengan bangsa lain lah. Bangsa lain akan cemburu lah. Tak ada ni. Soal aku jawab dulu ya. Ya. Okey, boleh? Boleh. Comel ya. Boleh. Okay. So soalan Afiq adalah, adakah Kongres atau perbincangan dalam Kongres Ekonomi Bumi Putera ini akan jadi dasar? Aku melihat Kongres Ekonomi Bumi Putera ni adalah macam FGD, Focus Group Discussion. Ialah untuk kumpul idea-idea. Akhirnya bila nak dasar kena bincang kabinet, kena bawa ke parlimen dan sebagainya. Benda tu akan dibincang oleh semua pemegang taruh, stakeholder yang ada. Bagi aku melihat benda ni adalah idea yang cuba Kak Jan kumpulkan untuk digerakkan. Pertama adalah turut RMK 12 pertama, dan dasar sedia ada. Dan kedua, aku juga melihat benda ni adalah untuk tunjuk kerajaan kerajaan nak tunjuk kepada orang Melayu dan Bumi Putera terutamanya, aku sebagai kerajaan kisah seakan orang. Aku nampak benda tu juga. Dia ada 2 benda. Satu, tentang ekonomi, yes. Tapi in term angle politik juga aku melihat benda tu. Dan akhirnya bila kau sebut tentang kerajaan, dia tentang gimmick juga. Dia tentang gimmick tunjuk yang diorang ni cakna tentang isu Bumi Putera. Tapi aku tak nak benda ni gimmick. Gimmick tu 10% je lah, tolonglah. Gimmick ni 10% je. Betul-betul nak selesai tu 90%. Aku takut speed Datuk Seri berkobar-kobar ni. Kobar dia dengan zaman Firaun gitu. Cuma aku nasihatlah aku ada kerajaan, janganlah jadikan Kongres Ekonomi Bumi Putera ni sebagai gimmick sahaja. Jadikan dia, aku nak adil lah, 10% gimmick, 90% selesaikan masalah. Supaya tak adalah lepas ni 5 tahun lagi Kongres Ekonomi Bumi Putera 2.0 zaman Anwar Ibrahim. Benda tu mewazir masa, akhirnya tak selesai masalah. Tapi mungkin nak kata apa-apa? Aku nampak sekarang aku percaya kita semua nampak kerajaan sekarang sentiasa kena attack. Ada ini kerajaan Cina, kerajaan yang dikawal oleh Cina. Kerajaan ini zalim Melayu, kerajaan ini tak berani sentuh tauke ke Cina. Tapi kerajaan ini jugalah kerajaan yang ambil inisiatif untuk buat Kongres Ekonomi Bumi Putera. Kerajaan ini jugalah kerajaan yang saman kartel dedak ayam yang majoriti ni orang Cina. Sorry, sebab aku memang geram tiap-tiap hari lawan Cina. Tapi bila kerajaan dah ada usaha untuk saman orang Cina yang tak bantu kat Cina yang miskin, orang kerajaan dah ambil inisiatif untuk cari solusi bantu ekonomi putera. Diorang tak nampak. Itu Kita kena buka mata. Afiq dan aku yang sepek pun nampak. Takkan diorang tak nampak. Okey. Ya, betul. Yes, mungkin Afiq. Tapi aku suka nak usaha kerajaan yang buat untuk, aku nampak kerajaan tak berfokus pada Melayu ke Cina. Kau aku takut semua. Betul. Aku takut semua, itu paling penting. Tapi bila nampak Melayu yang paling besar dulu sama ting dengan orang hebat politik, tak nak sebut nama dia kena sikit macam Jat cakap. Orang kata nak jatuhkan Melayu lah. Macam contoh orang top 5 Melayu yang seorang tu, siapa nama dia? Syed. Dia kena bagi saya Motar. Kawan kau Syed power. Kau jangan copy je tu. Jadi aku sebut Syed, aku ingat Syed tadi. Okey, terus kan. Apa Syed Motar. Syed Motar, yes. Yang isu beras tu. Nampak macam PMX cuba nak jatuhkan ekonomi orang Melayu. Sedangkan dia nampak dia monopoli, so kontor lah. Itu je. Contoh kalau Yap yang kaya kontor beras, Yap pun kena macam tu. Tak, sedangkan dia ambil duit tu untuk bantu petani yang Melayu. Aku nak faham, itu masalahnya. Dia sentimen ni perlu dikawal dengan bijak lah. Aku tahu benda ni memang dibincangkan oleh ramai orang, tapi tak pernah ada solusi yang konkret lah. Aku harap harapan aku, walaupun aku tak sokong sangat kerajaan ni, aku harap kepada kerajaan ni buat benda yang perlu dibuat. Padu dah buat cantik. Sekarang ni benda yang masalah paling besar
yang zaman Piramli ayat Afiq. Tak selesai itu masalah sentimen kau nak agama. Perlu selesaikan betul-betul. Bukan gimmick sekadar nak tunjuk aku macam mana, tak selesai apa-apa. So, kata last. So, last daripada aku jelas. First, setiap ekonomi ni kena ada kestabilan. Kena faham. Bukan stabil miskin kaya. Orang kata miskin dan kaya kena stabil. Itu memang kena stabil. Memang kena dekatkan jurang antara kaya dan miskin. Tapi bila lagi kat Malaysia ni kena be rational, you kena dekatkan jurang perdebatan antara bangsa. Antara bangsa kat ada ni. Kaum Melayu, Cina, India kena dekatkan jurang dia. Jika tidak, perasaan cemburu tu akan ada, percakapan iri hati tu akan ada, dan dia akan mencetus konflik perkauman. Itu pencetus permulaan dia. Dan kalau kita nak cerita buat evolusi, itu akan menjadi pencetus dia. So, apabila dah selesai benda ni melalui Kongres Melayu, kau dah selesaikan masalah orang Melayu yang miskin selalu, Cina terlalu kaya, India pun kaya. So Melayu kena upkan sikit untuk balancekan dia. Bukan nak Melayu lebih. Kalau Melayu lebih akan wujud kata Melayu pula. Sama je. Lagi sama. masalah juga. Dia nak up sikit untuk yang semua orang rasa kit ekonomi tu. Macam bosku cakap. Kit. Sikit resepi. Kit tu macam dibagikan macam tu. Okay, betul. So itu akan dirasa. Apabila dah dirasa, masalah yang selalu kita lalui adalah masalah perkauman akan dikurangkan. Betul. Akan dapat dikurangkan. Itu sangat-sangat penting untuk kita faham bahawa ini bukan untuk Melayu saja, tapi ini untuk ekonomi Malaysia. Betul. Yap. Last kata akhir. Tadi kita sembang pasal padu. Padu, yes. Lepas tu pasal Gacuh. Kongres Ekonomi Bumiputera. So, dan kita campur lagi kerajaan minta Syed Mokhtar bagi duit pada petani. Campur lagi kerajaan Saman kata ada ayam. Kita nampak inilah usaha kerajaan untuk empower rakyat biasa macam kita yang bukan maha kaya. Betul. So, tak kisahlah orang Bumiputera ke, orang Cina ke, orang India ke. Kalau kita nak bantu kita diri sendiri, kita kena bebaskan orang dari kemiskinan. Betul. Kita kena luaskan golongan M40. Dan aku nampak kali ini, kalau kerajaan betul-betul nak bantu, kita sebagai rakyat kena sokong. Betul. Sebab cuba kita fikir kalau kerajaan ada usaha nak luaskan M40, siapa yang akan marah? Betul. Tak, aku tanya. Tak ada orang lah. Tak ada. Orang akan Ada. Yang maha kaya. So kalau kita nampak orang maha kaya dah start sound kerajaan, kita dah faham lah. Diorang dah tak suka kerajaan ini. Yes. Tapi tak suka sebab apa? Sebab kerajaan nak bantu rakyat, nak bebaskan rakyat dari kemiskinan dan nak cetuskan middle class. Betul. So itulah. Okay. So, aku rasa segmen kedua itu saja. Kita dah sembang panjang tentang Kongres Bumiputera. Yak pun lebih berputar pada Afiq. Aku pergi market dulu lah. Aku cerita daripada Afiq lebih bukan berputar pada Yap. So tapi aku rasa perbincangan ni menarik. Kita kupas isu ni dengan intelektual dan sebagainya. Dan akhirnya harapan kami pada orang kat luar sana yang melihat ni, bagi aku bila kita sembang tentang isu ni, bincanglah dengan ilmiah dan intelektual supaya kita lihat benda tu pada angle yang pelbagai. Sebab penting untuk kita lihat benda ni sebagai sebagai benda yang positif man. Okey, benda yang positif sebab habis kan. So bahasa mudah Kongres Masyarakat Melayu ni benda yang positif, yang bukan masalah satu bangsa je, tapi masalah ekonomi negara. So benda ni sangat penting. So, nak terangkan pada semua sebab tadi ada huru-hara dekat studio. That's why diorang ni gelap. Okay, teruskan. So, ini sangat penting. Kita dah bincang soal padu, sistem, macam mana konsep padu tu mampu selesaikan masalah subsidi bersasar. Dan subsidi bersasar ni fokus ni untuk Melayu, untuk Bumiputera juga. Mereka paling banyak terkesan dan paling banyak miskin. So datang pula dengan Kongres dan macam mana kerajaan nak berfokuskan dasar tu. Macam mana kerajaan nak selesaikan masalah yang Bumiputera daripada zaman Piramli diselesaikan pada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu. So tapi kita punya target pada bersamaan ni paling besar dan paling perlu dilaksanakan. Kan? Adalah berkaitan dengan Okey, macam ni lah. So yes, kita bincang panjang dan kita harap orang kat luar sana bincangkan benda ni secara ilmiah lah. Dan akhir kata dari kami, seperti biasa, tolonglah follow YouTube kami, subscribe. Sikit lagi kami nak sampai. Dan tolong tengok view kami nak capai 10k. 10k view supaya kami boleh dapat duit. Lepas tu kita belanja orang yang subscribe. Kalau boleh lah. Kalau duit cukup. Aku rasa man, kita nak buat macam ni man. If kita dapat 1k subscribe, kita buat satu posting, dapat free gift.
10 orang terbaik. Oh. Yang komen. Baik. Adjust back padu. Aku tak dapat. Minta dengan kawan Afiq lah. Graf. Okay. Rough. Kalau ada rakan-rakan sana, Afiq pun dah bagi mesej. Ada yang membantu kami untuk dapat 1000 subscriber. Kami akan cari 10 yang terbaik. 10 yang terpilih. Terpilih. Untuk dapat gift daripada Yuana. Ya. Mungkin cawan, mungkin bag dan sebagainya. Kita tengok nanti. Ya, Depannya. Tapi harapan kami teruskan follow. Tapi before tu, nak buat baju yang mana satu? Mantap 10 gig baju yang mana? Mungkin nanti kami akan maklumkan. Kami akan maklumkan. Dan akhirnya ikuti sosial media Yuana. Dan itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.